satu segmen. Ini merupakan segmen pembangunan masyarakat, iaitu mengenai dengan memperkasa orang kelainan upaya. Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun membawakan seorang tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Ajah Rogayah Haji Abdullah, iaitu selaku Pegawai Pembangunan Masyarakat, dan pastinya akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita, iaitu memperkasa orang kelainan upaya. Ya. Assalamualaikum Puan Ajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ke studio. Ya, terima Sehat? kasih. Sehat. Rasanya saya berjanji, kita ni berjanji Kita ni berjanji ni. warna merah. Kadang-kadang satu lagi tu. Cuba dilihat. Nah, saya hitam merah, ini hitam merah, bunga hitam merah, hitam merah, hitam merah. Itulah kita ni berjanji ya Puan Ajah. Berkobar-kobar ni kita ni untuk mengongsikan satu bahan yang sememangnya untuk menceriakan minda dan juga intelek para penonton Rampai Pagi untuk hari ini ya. Ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau dari psikologi, warna merah ni berani kali ya Puan ah? Ya. Tentu berani ya. Jadi kita ni berani untuk menyatakan apa InsyaAllah. sebenarnya yang kita ni maksudkan dengan memperkasakan kelainan upaya itu. Mungkin Puan dapat mengongsikan. Ya, tajuk yang akan saya huraikan pada pagi ini ialah mengenai dengan memperkasa orang kelainan upaya. Sebenarnya sebelum Tani mengurai lebih lanjut, Tani mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan orang kelainan upaya. Jadi sebenarnya orang kelainan upaya ni macam banyak kategorinya. Kadang-kadang ia dari segi intelek, kadang-kadang ia macam penglihatannya ataupun buta, ataupun masa dalam buta tu pun ada kategorinya. Very mild, very severe, ataupun ada partially, ada kan. Dan kadang-kadang ia pertuturan upaya akan bercakap. And then the other one is maybe macam dari segi fizikal lah. Kadang-kadang ia kerana aksiden, ia confined to wheelchair. Kadang-kadang kerana penyakit, epilepsi, sawan, ataupun kadang-kadang born to be autism. Autism. Kadang-kadang ia mempunyai multiple disability. Macam sekiranya ia sudah intelek, and then ia cacat anggota juga, and then ia juga macam mengalami epilepsi. Jadi multiple disability lah. Jadi dalam memperkasa orang kelainan upaya ni, Tani yang utama juga mau memfokuskan kepada siapa penjaganya, ibu bapanya. Tani dalam masa yang sama dua-dua ni mesti diperkasa. Sebab orang yang menjaga ni kan ia menjaga orang yang lemah ni kan, yang tak berdaya ni kan. Itulah yang mesti dijaga, itu memperkasa orang kelainan upaya. And then terminologi memperkasa ni, apa sebenarnya memperkasa ni? Apa sebenarnya? Daripada aspek apa sebenarnya yang tadi dia memperkasa? Kalau dalam kalau perkasa ni kuat kan? Kuat. Dalam arti kata lain kuat sebenarnya. Jadi macam mana kita akan memperkuatkan? Ia macam apa ni, orang Brunei ni dapat membuai dirinya. Kan ia dapat membuai diri macam mana pun keadaannya tu, ia dapat membuai dirinya. Ataupun dalam istilah Inggeris ia resilient. Resilient. Macam mana pun kali tu. Cikar. Boleh lah sikit-sikit. Berdikari, mungkin berdikari. Berdikari. Mandiri. Ia walaupun kan macam despite ia punya kecacatan itu, ia masih lagi dapat berdikari. Tapi dengan dengan beberapa faktor yang boleh menyebabkan ia itu kan boleh berdikari dengan bantuan orang-orang di sekelilingnya, orang yang menjaga ke dia. Jadi itulah salah satu daripadanya memperkasa orang kelainan upaya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit pengertian memperkasa orang kelainan upaya. Jadi Puan Ajah mungkin boleh dihuraikan sedikit ya kaedah untuk memperkasakan orang kelainan upaya. Kaedahnya. Seperti mana yang saya bincangkan tadi kan, orang yang mula-mula diperkasa itu adalah orang yang menjaga. Orang yang menjaga orang kelainan upaya ni kan. Sebabnya kalau sekiranya seorang atau macam ibu bapa mempunyai anak yang orang kelainan upayanya, ia adalah satu daripada kata orang
macam satu cubaan lah daripada Allah, ujian daripada Allah supaya tani sabar. Hakikatnya nanti memang yang tani cubaan, kalau tani dapat menangani cubaan itu kan macam ganjarannya di akhirat nanti di syurga, insyaallah jatuh. Jadi kalau bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang orang kelainan upaya, mereka janganlah sedih, tapi mereka hendaklah kuat. Jadi kaedah untuk memperkasa orang kelainan upaya ni sebenarnya, kalau sekiranya seorang penjaga, pasangan penjaga ataupun pasangan suami isteri itu mempunyai anak orang kelainan upayanya, mereka hendaklah macam jangan sedih, because diorang mesti mempunyai strategi, strategi untuk menerima hakikat, macam apa yang diorang hadapi masa itu kan. Jadi mesti macam diorang memikirkan jangka pendeknya, untuk memelihara anak jangka panjang, long term, short term. Jadi di sana jadi macam ia kadang-kadang memerlukan penjagaan yang rapi, kalau anak-anak orang kelainan upaya ni. Jadi macam perancangan itu ada. Jadi macam sistem pendidikannya macam mana? Jadi nanti kalau sudah remaja macam mana, sudah macam sekarang meningkat sedikit dewasa macam mana. Jadi macam ni mesti macam ia tahu di mana untuk mendapatkan pendidikan yang bersesuaian dengan anaknya ni kan. Kalau macam ada sekolah-sekolah yang swasta, macam Learning Ladders, macam Smarter. Kalau di JAPIM sendiri kami ada macam pusat bahagia, pusat bahagian perkhidmatan orang kelainan upaya untuk mendengani kanak-kanak orang kelainan upaya ni. Jadi di sana macam ibu bapa ni mesti ia very informative. Ia mesti mendapatkan informatif macam mana. Jadi boleh surfing internet, salah satu daripadanya diorang mesti mengetahui plan tindakan orang kelainan upaya. Di sana macam sebenarnya satu approach yang sangat luas, macam kalau plan tindakan ini ia dalam pembangunan OKU, ia kesejahteraan OKU, and then ia bukan kebajikan OKU dan sokong sistem sokongan sosial untuk ini kan OKU. Jadi bis kita kalau bolehnya seboleh-bolehnya surf internet apa dia plan tindakan orang kelainan upaya. Mungkin Puan daripada pengalaman dalam ketani mengendalikan ataupun memperkasakan mereka ni, jadi salah satu keluhan-keluhan antara keluhan-keluhan kalau boleh kan dicakapkan top 5 ataupun top 10 apa keluhan-keluhan orang-orang yang penjaga. Apa sebenarnya keluhan-keluhan mereka ni sebenarnya? Pasal kadang-kadang bukan semua orang ni mengalami pengalaman unik, mengalami anugerah kata orang, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi hanya beberapa orang saja yang diberikan. Dan kalau dapat dikatakan mungkin mereka beruntung kata orang. Jadi apa biasanya masalah-masalah yang mereka kemukakan kepada Puan Hajah ataupun orang-orang Puan Hajah sendiri? Apanya katanya yang memeningkan kepala mereka ni? Di antara masalahnya lah, kalau tadi menjaga anak kurang upaya ni memanglah perbelanjaannya lebih banyak daripada anak yang biasa. Jadi kadang-kadang menjaga pun kalau diorang lelaki bini pun bekerja kan, diorang memerlukan ada orang yang menjaga anak ni kan. Jadi macam tertanya macam kalau keadaan macam tu macam ibu bapa ni mesti bijak kan, tahu di mana mendapatkan sistem sokongan sosial, bantuan. Jadi diorang tahu, untuk mendapatkan anak ni untuk kan selanjutnya. Jadi itulah di antara macam salah satu daripada masalahnya. Tapi kadang-kadang bagi macam segelintir ibu bapa yang mempunyai pendapatan ataupun kapital yang pendapatan yang kan macam ia macam adalah macam tempat yang kan macam tempat penjagaan, peruntukan untuk anaknya juga kan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum memperkasa orang kelainan upaya ni, tadi mesti juga memperkasa ibu bapa ni.
itulah daripada anunya lah. And then kadang-kadang macam kalau sekiranya kanak-kanak tu dari segi intelek, diorangnya masih dapat dia dapat bekerjakan kadang-kadang dari segi fizikal. Kadang-kadang alhamdulillah segelintirnya ada yang sampai ke universiti ada segelintirnya macam itu pun barangkali alhamdulillah daripada macam kekuatan sokongan kekuatan daripada ibu bapa mereka, ada yang jadi cikgu despite diorang punya macam kecacatan fizikal atau kadang-kadang ada yang slightly blind itu kan ada. Jadi alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau tetani kan memperkasa orang kelainan upaya ni, despite untuk mendapatkan pekerjaan bis diorang untuk sara diri sara diri. Kadang-kadang tetani macam indung bapa ni dia kan semestinya akan hidup selamanya kan. Jadi tetani mesti berfikiran, sekiranya tetani sudah meninggal, siapa akan menjaga anak tetani ini? Jadi tetani mesti memberi ilmu. Itu yang menjadi ketakutan kadang-kadang para ibu bapa ni kan. Tani mesti menyediakan ilmu dan kemahiran. Persediaan. Mungkin kita akan mengetahui tentang kemahiran tersebut. Kita berehat seketika dulu untuk berehat seketika dan kita akan kembali setelah ini. Baik, kembali menerusi rancangan Ramai Pagi dan kita masih lagi dalam wawancara segmen pembangunan masyarakat. Kalau tadi kita membicarakan mengenai dengan pengertian memperkasakan orang kelainan upaya dan juga kaedah. Jadi Puan, saya difahamkan bahawa bidang perniagaan juga adalah salah satu cara untuk memperkasa orang kelainan upaya. Mungkin boleh Puan Najah jelaskan. Ya, sebenarnya kalau bidang perniagaan ini kan entrepreneurship adalah satu cara ataupun satu program projek untuk memperkasa orang kelainan upayanya. Jadi ataupun macam dilihat dari segi kategori ia punya kecacatan itu kan. Jadi kalau sekiranya ia macam ada yang dia juga dapatkan, sebabnya bidang perniagaan ini satu bidang yang sangat mencabar. Macam tetani berhadapan dengan pelanggan, tetani macam macam mana untuk buat transaksi, macam mana untuk membuat marketing outlet. Jadi macam ada kategorinya kalau macam kecacatan dari segi fizikal macam ataupun macam ada yang slightly blind itu juga boleh Jadi macam jadi durang mula-mula sekali yang paling penting durang mesti accumulate kemahiran, mendapatkan kemahiran ni macam mana. Jadi kalau sekiranya durang ada yang di luar sana berkecimpung macam ibu bapanya ada anak yang OKUN orang kelainan upaya ni berkecimpung, jadi diorang macam boleh datang ke unit unit pemulihan unit PDK, pemulihan dalam komuniti bahagian perkhidmatan orang kelainan upaya. Di sana diorang boleh macam kami macam boleh macam membagi penerangan jadi macam ni. Jadi sebenarnya anak-anak ini mesti mendapatkan kemahiran sama ada dari segi macam membuat kuih muih, bakery. Jadi kadang-kadang ada yang pandai dari segi kerap tangan, pertukangan tangan, ada yang macam bagian madu kelulut. And then banyak lagi lah antara contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Jadi
macam kadang-kadang diorang ni ada masalah. Macam mana marketing outlet barang-barang itu sudah ada kan. Tapi anulah kalau sekiranya ada barang-barang itu anulah mesti macam kualitinya mesti bagus sebabnya petani competition dengan persaingan dengan orang luar itu macam banyak kan tu. So yang paling dijaga adalah quality controlnya. Sudah tu macam anulah macam itu seperti saya sila datang untuk berjumpa untuk mendapatkan macam sekiranya macam khidmat nasihat dari segi ni. Itu kalau dikongsikan tentang khidmat nasihat kan, khidmat nasihat mengenai perniagaan dan sebagainya. Nah, apa pula kalau misalnya Ketania ni kan Ketania ada masalah hari-hari pun ada masalah Ketania sendiri. Jangan takkan Ketania berkelainan upaya. Yang upaya Ketania biasa-biasa ini saja penuh dengan masalah. Apalagi nyata orang mereka yang mempunyai kelainan upaya mestilah permintaan dan juga cara mengendalikan kehidupan mereka itu berlainan daripada orang yang biasa-biasa ini. Jadi macam mana ni Puan dapat tadi kongsikan apa caranya mereka untuk Ketani mengendalikan masalah-masalah? Sebenarnya setiap insan itu walaupun ia macam indah cacat ataupun orang kelainan upaya semuanya indah macam indah orang yang indah absent from having problem yang indah lari daripada menghadapi masalah. Jadi kadang-kadang macam petani ini kan memperkasa ni. Jadi petani macam mesti macam supaya ia punya kesejahteraan itu pun macam dijaga juga kan. Jadi kadang-kadangnya macam bagian Capim ada helpline kan. Helpline 141 diorang boleh mengadu di sana. Jadi kadang-kadang macam ada kes-kes viral Jadi kalau kami bagian unit PDK Pemerhatian dalam Komuniti, kami selalunya macam kami kes-kes semata itu memang kami take serius. Jadi kami akan membuat lawatan, membuat lawatan because petani tidak boleh je mengambil macam ringan. Satu pihak saja. Petani mesti mengambil dua pihak kan. Pengadu dan yang diadu itu kan. Jadi petani jadi sana. Jadi macam setelah macam membuat lawatan memanglah laporan akan dibuat report jadi macam barangkali macam ada yang disalurkan tempat bahagian kaunseling Puan mungkin kita hanya 1 minit saya lagi kita bersama kurang daripada 1 minit dapat Ketani rumuskan apa yang sebenarnya yang diinginkan sekarang ini, apa ada kekosongan dalam Ketani memperkasakan orang kelainan upaya ini yang kita harapkan masyarakat Ketani untuk tahu. Sebenarnya petani mesti informatif. Jadi petani mesti bermaklumat. Jadi petani macam surf internet, ada macam kalau globally we have United Nations Convention on the Right of Person with Disability. We have Bali Declaration on PDBD, and then petani ada macam Incheon strategi. Jadi petani macam petani macam telitilah segala maklumat dia globally kan. Maybe petani beroleh macam banyaklah maklumat dari sana tu. Alhamdulillah. Itu dia saja kita ikuti bersama paket segmen pembangunan masyarakat. Walaupun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Aja Rogaya Haji Abdullah kerana membincangkan mengenai dengan memperkasa orang kelainan upaya.